Nampaknya Tuhan yang masih lagi memberi kesempatan masa untuk kita beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi mulia, Nabi yang menunjukkan jalan yang sebenar bagaimana jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah kita telah melepasi satu perayaan yang sangat besar, iaitu dipanggil sebagai Raya Akbar, Aidil Adha. Aid maksudnya kembali, Adha itu kepada pengorbanan siapakah Ismail dan pengorbanan siapakah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sekalian ibadah yang kita lakukan dalam bulan Zulhijjah. Ini bulan yang sangat mulia, di antara 4 bulan yang termulia dalam Islam. Dan tanda apabila mana Allah Ta'ala itu menerima amalan manusia, pertama, mereka mampu melakukan ibadah yang lain tanpa alasan. Itu yang tanda yang pertama, apabila mana Allah Ta'ala terima amalan kita, amalan yang lain kita lakukan tanpa alasan. Tidak ada dakwa ataupun dakwi untuk melakukan ibadah yang lain. Dan yang kedua, tidak terkalam kalam-kalam yang kotor daripada mulut-mulut mereka. Tanda yang kedua, Allah Ta'ala terima amalan manusia ni, daripada mulut-mulut mereka itu tidak keluar kalam-kalam yang kotor. Kemudian yang ketiga, tanda Allah Ta'ala mula menerima amalan manusia itu apabila mana mereka merasa resah melakukan kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini 3 tanda, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila mana ada 3 tanda ini, amalan-amalan mereka mula diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak tahu korban tu Allah Ta'ala nak terima ke tak. Lepas pada korban tu, ibadah waktu kita macam mana dengan Allah Ta'ala, cepat ke lambat. Mulut duk keluar lagi tak, kata-kata kesat, benda yang pelik-pelik keluar daripada mulut. Kemudian dengan bila melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak timbul keresahan pada hati. Jadi mudah-mudahan tanda-tanda ni mengasbabkan setiap amalan kita tu sudah mula diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa semakin singkat, dunia semakin tua, kan, keadaan semakin meruncing. Sedang kita baca dalam hadis 40 mata Imam Nawawi, disebut di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang akhir zaman, siapa juga yang memerintah tidak akan mereka itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Dajjal keluar. Jadi di sana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu kepada kita bahwasanya siapa saja yang memerintah di akhir zaman, tidak ada pertolongan Allah pada mereka sehingga Dajjal keluar. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu menyiapkan persediaan demi persediaan di atas diri sendiri. Siapa saja yang jadi pemerintah, bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan hidup seperti mana zaman pemerintahan kuku besi. Kan? Jadi di akhir zaman kita duduk ni, nak kena jaga ibadah sungguh-sungguh. Siapa pun yang jadi pemerintah, tidak ada bantuan Allah Ta'ala padanya. Jadi jangan percaya. Kan? Melainkan kita sendiri kena usaha. Siapa juga yang menjadi pemerintah, kita kena berusaha. Jangan sekali-kali kita di bawah ni ada untuk kita bergaduh, tak boleh. Kena ingat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Semua ni kena pegang dengan tali Allah, tak boleh pecah belah. Biarlah apa nak jadi pun, jangan pecah belah. Kita orang Islam, jangan pecah belah. Kita duduk satu taman, satu adik-beradik, tak boleh pecah belah. Kalau pecah belah, Dajjal masuk taman kita. Nak kena jaga sungguh. Pilihan raya ke, pilihan apa ke, biar pergi ke dia. Bukan mengajak suruh tolak politik, tidak. Tapi kena ingat, ni yang Nabi habaq kat kita. Di akhir zaman, siapa juga di atas, Allah Subhanahu Wa Taala takkan tolong. Kita ni kena pegang kuat-kuat tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah ni kena jaga sungguh-sungguh surah ni, supaya Dajjal tak masuk dalam taman ni, supaya fitnah dia tak masuk dalam taman ni. Sehingga mana turun Nabi Isa Al-Masih untuk menyelamatkan dunia ni. Kita kena tahu, bila Allah Ta'ala nak bagi kiamat, di akhir-akhir ni perkara-perkara yang haram mula hilang. Islam mula menampakkan kegemilangan. Itu sebenarnya bukan tanda kegemilangan, tapi maka dunia ni nak ditutup. Hari ni di kawasan saya, babi tak ada. Semua kena penyakit. Nak cari babi seekor pun susah. Jadi Tok Guru pesan lah. Dia kata, duduk di akhir zaman ni, kalau nak tengok benda haram, tengok siap-siap. Pasal apa? Nanti semua Allah Ta'ala ambil. Menandakan bahawasanya terakhir Islam menang, maka ketika tu kiamat akan turun. Dajjal akan keluar di ketika tu. Jadilah ni satu tak ada dah, khinzir tak ada dah. Allah Ta'ala dah ambil. Jadi kita menunggu tanda demi tanda demi tanda.
Namun jangan lupa persediaan perlu sebelum kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai masuk dalam kubur Allah Taala tanya 60 tahun duduk di dunia, tapi bawa balik cuma jasad yang menjadi bangkai saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yazbillah min zalik. Satu bismillah pun tak jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kepada amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka masuk duduk di dalam syurga Firdaus. Khalidina fiha, saat ditanya kepada mereka mau tak keluar daripada syurga, la yabghuna anha hiwala, tidak ada satu orang pun yang nak keluar. Jadi prasyarat dia yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua amal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang hari ini perlu dibekalkan setiap hari. Yang pertama keimanan kepada Allah. Jangan lupa kalimah la ilaha illallah setiap hari. Tak ada Tuhan dah yang disembah di dunia ini melainkan Allah. Yang bagi makan Allah, yang bagi minum Allah, yang bagi rehat Allah, yang bagi tidur Allah, yang bagi kaya Allah, yang bagi miskin Allah. Jangan lupa la ilaha illallah. Wa amilus salihat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amal soleh ni mengikut syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap dah kita. Jangan banyak-banyak sangat mengaji di akhir zaman, tak ada nak buat. Jadi ini penting supaya kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung pengajian kita Qaulul Tam. Bahasa saya hari itu masuk dah bahagian yang pertama. Masuk dah kan? Kita cerita dah bahagian yang pertama, kalau tak salah. Mukadimah pun semua dah baca berhabis dah. Bahagian yang pertama, masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif au qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syaikhi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Yang pertama, bacaan ketika sembahyang diqamatkan ataupun diiqamahkan. Apabila sembahyang diiqamahkan, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat, melainkan pada ucapan qad qamatis salah. Dia kata apa? Ada satu hadis, saya tak nampak tani hadis tu, tapi Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata apa? Iza sami'tum nidaan, apabila mana kamu mendengar muazzin melaungkan azan, faqulu, maka akan katakan oleh kamu mislu muazzin, seperti mana mereka berkata. Jadi daripada hadis tu baginda Nabi kata, orang yang azan pun kita kena jawab, wajib jawab. Orang qamat pun wajib jawab. Azan pun wajib jawab, qamat pun wajib jawab. Kecuali dia azan salah ataupun dia qamat salah, maka tidak wajib jawab. Jadi dia kata masalah yang pertama, bacaan ketika orang qamat tu. Bacaan ketika orang qamat tu, maknanya jawapan yang kita nak jawab balik masa orang qamat tu. Maka dia kata sama saja, melainkan ucapan qad qamatis salah. Maka disunatkan yang mendengar berkata aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ni panjang selalu kita baca aja nah. Aqamaha wa adamaha. Dua betul. Dia kata qad qamatis salatu qad qamatis salah. Kita menjawab aqamaha wa adamaha. Dua betul ya. Tu paling pendek dah. Kalau dia ni panjang ni, aqamaha Allah wa adamaha wa ja'alani min salih ahliha. Saya tak dapat ni. Jadi jawab dia aqamaha wa adamaha. Kecuali dia baca salah. Yang pertama betul. Yang pertama salah, yang kedua betul. Dia baca gini, tu qad qamatis salat, tu qad qamatis salah. Dua-dua dia tambah ta depan. Jadi salah Yang tambah yang kali yang kedua ya, sebab apa? Ta marbutah di belakang tu nak isyarah bagi sambung pada ayat yang kedua. Qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Jadi hak pertama tak ada ta depan ni dia balas dua-dua sama. Tu qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Kita tak payah jawab. Saya salah. Nak teruk lagi dia kata kok salah, tak kok pun salah. Dia nak ni ada dulu cerita orang tua kampung dulu, tapi dia betul, dia kata betul tu kan. Dia kata kok salah, tak kok pun salah. Lah ni ada lagi orang main kok. Tak Iman tahu kok. Tak tahu noh. Belakang tak main kok. Ni sini panggil kok noh.
Kok tahu kok. Ini di belakang kok mama. Kok. Nah. Jadi dia tak tahu nak kata apa, dia pun kata kok salah, tak kok pun salah. Jadi kita tak boleh jawab. Nak. Qomat ni kalau dia nak wakah. Kalau dia nak wasa. Kalau dia wakah dia kena wakah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tu dia wakah. Pasal dia ambil nafas baru kan. Allahu akbar. Dia sengap. Lepas tu dia ambil lah Allahu akbar. Tu dia wakah. Kalau dia wasal, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu dia wasal, dia sambung. Ni masalah dia. Dia wakah pun kita tak dengar, tak kena. Dia wasal pun tak kena. Dia ni wakah ke wasal. Jadi maka kita pun tak payah jawab sana. Asyhadu an la ilaha illallah tu selalu betul ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang dia sambung tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Tu kalau wakaf. Kalau wasal, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Tak tu kena hidup pasal dia wasal. Bukan dia wakaf. Itu qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Satu qad qamatis salah, satu tu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik. Ini masalah dia tang tu ya. Jawapan bagi qad qamatis salah tu ambil pendek aqamaha wa adama. Nak sungguhnya kan menegakkan sembahyang itu wa adama mengekalkan atas sembahyang, mengekalkan mengerjakan sembahyang. Habis ini masalah yang pertama. Jadi kalau bunyi kat dengar bunyi kok salah tak kok salah tu. Dulu Tok Bilal sebelah tempat dia ada jenis qomat pinggan laksa pecah. Hayya 'ala salati, hayya 'alal falah. Pecah pinggan kat kedai. Kan. Dia sebut betul ya, lagu pom tak apa. Kita nak masalah kan. Jadi pasal apa pasal kita nak jawab. Iza sami'tum nidaan, kita patah balik pada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya beritahu tadi. Iza sami'tum nidaan, apabila mana kamu mendengar akan muazin itu melaungkan kata-katanya. Nak faqulu, maka kamu katakan mislu muazin, macam mana dia kata. Nabi suruh. Nak. Baik, permasalahan yang kedua, jangan berbimbang, ini masyghul. Nak, ini asyik dengan doa ketika sembahyang Jumaat. Ni masalah ni lama nak dah ni. Sampai 3-4 kali majlis fatwa dah, sampai keluar Penang, keluar majlis fatwa negeri Perak. Apabila sembahyang Jumaat diqamat, maka hendaklah kamu berbimbang dengan menjawab tukang qamat itu, dan janganlah kamu berbimbang asyik, yakni masyghul ketika qamat dengan berdoa. Seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang jahil, yakni orang tak reti. Mereka pada ketika ini asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat, dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah. Apa dia sunnah? Sunnah ialah setiap perbuatan, percakapan dan pegangan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ialah setiap perbuatan, percakapan dan i'tiqad ataupun pegangan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama dia sunnah. Dan sunnah bukanlah sunat. Dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah qamat, iaitu waktu membetulkan sah. Okey. Jadi hari Jumaat ni pertama makbul doa ketika mana khatib duduk di atas mimbar. Hadza as-sa'a ijabat ad-da'a. Saat-saat mustajab doa. Pertama masa ambil sembahyang. Sudah ambil sembahyang, mustajab doa. Lepas ambil air sembahyang, mustajab lagi doa saat ketika khatib duduk. Kerana ada beberapa tempat yang Allah Ta'ala buka pintu langit. Contoh hari wukuf di Arafah, Allah Ta'ala buka pintu langit. Yang kedua, saat ketika khatib duduk, sembahyang raya dan sembahyang Jumaat, ketika khatib duduk. Bahkan kata ulama, bila sebut bahkan ni, dia ada hukum makruh di situ. Bahkan apa? Sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan ni dia punya apa? Taraf dia tak disepakati ulama. Sama ada Allah Taala buka ataupun tidak pintu langit. Jadi hari Jumaat dengan sembahyang raya ni, bila khatib duduk, Allah Taala buka pintu langit. Sebab tu orang berdoa.
Sebenarnya tidak ada selawat pada saat ketika tu. Nah, jadi orang dulu-dulu ni dia selawat. Pengang perasan kalau alik Kedah kan, dia selawat kan. Pak katik duduk ya, Allahumma salli wa sallim wa zid wadin wa anim wa tafaddal wa barik li jalali. Dia selawat. Selawat Jamal. Dia pasal apa dia selawat Jamal tu? Dia tahu orang lain tak doa. Jadi bila dia selawat tu untuk semua orang dapat. Jadi bagi orang-orang pondok mengaji ni, dia tak maulah doa, dia tak maulah selawat tu ganggu dia nak doa. Pasal pintu langit buka. Jadi hak ni pakat-pakat mengaji kena pakat-pakat faham supaya tak berkelahi. Pasal apa wujudnya selawat tu? Pasal dulu orang kampung mengaji tak banyak. Jadi bila dia selawat tu termasuk sekali dapat. Kita lah ni hak dah ngaji dah, kita minta sendiri-sendiri kita. Cumanya minta tu tak boleh keluar suara dan tak perlu tadah tangan pun. Kan? Kerana sunat saja pada ketika tu. Baik. Ada tak sandaran hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat doa ketika tu? Ada dua doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca. Yang pertama sabit daripada Sayyidina Osman, yang kedua sabit daripada Sayyidina Abu Bakar. Baik. Pertama kata Sayyidina Osman, dia mendengar bahasanya Nabi membaca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Nabi baca doa ni hanya hari Jumaat saja. Selain daripada Nabi baca saat ketika Nabi duduk, Nabi juga baca doa ni ketika habis Nabi sembahyang Jumaat. Baik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata dia pernah mendengar bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika duduk Nabi baca ya Hannan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ardh ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi doa ni masyhur ketika hari Jumaat, dua petang doa ni. Jadi terpulang hafal mana baca tu. Tak hafal dua-dua apa saja permintaan. Jadi pintu langit tu buka daripada khatib duduk sampai asar. Cuba tengok dalam satu hadis Ibnu Majah. Nabi kata barang siapa yang bersembahyang Jumaat di situ, kemudian sembahyang ba'diyah Jumaat di situ, kemudian kembali sembahyang asar di situ, Allah Ta'ala cuci sekalian dosa dia daripada dia lahir sampai dia mati. Selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Kerana apa? Orang yang sembahyang Jumaat di situ, selagi dia sembahyang ba'diyah Jumaat di situ, selagi dia patah balik sembahyang asar di situ, kerana saat ketika di tempat tu tak kala pintu langit terbuka untuknya. Tapi kita boleh sembahyang Jumaat dengan ba'diyah Jumaat lah. Nak patah balik sembahyang asar tak boleh dah. Kalau kita duduk soal belakang kan, ataupun masjid Matan Jangguh yang baru ni sembahyang tang dewan tu, sembahyang asar pun dah sembahyang tang dewan tu dah kan. Jadi tak boleh dapat. Kalau nak sembahyang nak dapat gitu kena mai awal. Jadi hari Jumaat kena cuti. Nak boleh dapat gitu. Baik. Nak abang kata saat ketika tu pintu langit terbuka. Jadi permasalahan yang nak abang di sini bahasanya orang duk asyik masyghul doa, doa. Ni tu bila duk panggil nak mayang Allahu akbar syahadu alla ilaha illallah, dia duk doa ni. Maknanya di situ ada ulama yang memakruhkan dengan makruh tanzih. Okey. Pertama makruh tambih. Apa dia makruh tambih? Makruh sekadar diingatkan jangan buat. Apa dia? Makan bawang masuk masjid. Makruh tambih. Yang kedua makruh tanzih. Berulang perkara itu berlaku selama beberapa kali, maka dikira sebagai dosa yang mutlak. Contoh dia pakai luar pendek kan. Kalau pendek banyak kali sampai dia umur obat-obatan dah ada anak pun dia pakai luar pendek juga, maka makruh dia menikahkan anaknya kerana makruh itu dikira sebagai makruh tanzih. Kemudian yang ketiga makruh tahrim, makruh yang hampir kepada haram. Berlaku sahaja perkara tersebut dan ada wujudi kejahatan ataupun sabit dengan sabab, maka jatuh hukum haram. Dia isyak rokok, makruh tahrim. Bila dia sakit, dia gagah isyak juga, dia jadi hukum haram, tidak lagi makruh tahrim. Dia isyak rokok, makruh tahrim kan? Tapi dia tak beli, dia haram. Dia tak boleh rokok orang ya kan. Yang tu memang haram terus ya. Bukan haram biasa-biasa tu. Han tak beli, han tengok main-main tengok orang tua naik Mercedes tu isap rokok dah hil pula. Balas rokok dia.
Kawan tu memanglah naik Mercedes, mana boleh tahan. Tokai balak pun kena jual kebun main hari-hari kali-kala tak apa, pergi balas batang. Isaac John sudah lah kan. John pun orang putih juga, tak ada beza dengan Danghir tu. John pun orang putih juga. Mula ni saya sikit masa ni kot sana masalah tu. Jenis hisap rokok tapi tak mau beli. Oh, saya akan bayar. Ni kotia apa? Adam. Belakang tu tengok ada kedai jual rokok tu. Saya beli bang 10 cekak, saya buh di surau. Hak mana hak tak ada duit nak hisap rokok tu ambil hisap rokok tu ya. Belagak pula tak mau balut. Bayar. Jadi belagak tak mau beli ni sakit kulit lah. Duduk dengan Abang Man pun kena lari lah. Tentang biasa jumpa orang jenis ni tak Abang Man, dia mai tu Abang Man, adab dia cukup cantik. Dia tak main minta, dia main dia angkat kotak dia goyang. Ni pun kira akhlak terpuji kan. Kan, jadi dia menghormati kita. Dia tak ada obat batang tu bila dia goyang kan. Dia angkat kotak rokok berat kan. Dia ambil buah di mulut satu, dia selit celah telinga tu. Amboi. Kan? Nak marah kawan-kawan. Kan? Marah teruk sikit. Kata tu, dia tak naik kereta Mercedes saja. Ni pun kira dia tak tahu kan. Macam mana? Ni masalah. Baik. Jadi makruh tu terbahagi kepada 3. Pertama makruh tambih. Makruh sekadar diingatkan saja. Buat banyak kali dia dosa kecil. Kedua makruh tanzih. Makruh yang berlaku ia beberapa kali, maka dia boleh mengakibatkan bahasanya satu dosa yang besar. Ataupun makruh tahrim, sekali perlakuan yang menyebabkan mudarat, maka berlakulah haram dia itu. Baik. Qala musannif rahimahullah taala, makruh pun ada banyak jenis. Bukan depa dok pi marah orang tu, tak boleh ni makruh ni. Kan? Kali ni grup adik-beradik ni kira rokok lah. Saya pun tak tahu, kata saya ni ada juga adik-beradik hak ustaz. Ramai juga. Hari satu hari dia bawa masuk dalam grup besar. Masuk dalam grup besar. Bukan bergaduh pasal apa, bergaduh pasal rokok ya. Saya hanya malu. Jadi kalau jadi ustaz, akhlak kita tak baik, susah juga. Kan? Pasal kita ni, pasal apa? Kalau kita tak berjaya atas diri kita, macam mana kita nak pergi mengajak orang? Maknanya saya selalu sebut mudah-mudah gini. Kita tak ada RM10, kita nak pergi bagi kat orang RM10, tak boleh. Kadang-kadang kita tak sedang kita buat kerja tu. Dia marah anak dia, hampa pukul 7 orang nak mayang pun masuk belayang. Hampa pukul 7 orang nak mayang pun masuk belayang. Dia pun masuk pukul 7. Jadi dia marah anak dia ke dia marah dia. Macam dia masuk ke 6.30, dia nak kata apa? Lepas tu dia duduk atas kursi tengok anak dia. Orang kata dah masuk awal, mesti anak dia jadi elok. Ni masalah dia gitu no. Saya hanya malu tengok dalam grup tu itu. Kira ada nama kat lah beradik-beradik saya tu. Tentang Quran ada dalil qat'i. Kan? Memang qat'i, tak boleh ubah dah. Yang kedua ada dalil zanni. Dalil yang dipakai secara sandaran saja. Dalil qat'i. Sebab Allah Ta'ala innama nak sebut ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Kan? Wahai orang yang beriman, kan, pada kamu diharamkan meminum khamar. Tak boleh minum arak. Tu qat'i ya, memang disebut arak terus kan. Yang ni rokok ni dia tak sebut. Kan? Jadi rokok ni dalil zanni. Macam mana dalil zanni? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan oleh kamu apa yang ada di bumi ni yang halal lagi baik. Maknanya rokok tu dah beli halal. Betul tak? Semuanya baik lah. Satu lagi tak tahu baik ke tak baik. Baik ni maksudnya kalau dia isyak tak sakit dipersilakan. Kalau dia isyak sakit tak boleh. Kan? Jadi mudah-mudah kata gitu. Orang kata rokok tak ada manfaat. Tak mungkin. Cuba tengok balik dalam Quran. Allah Ta'ala sebut innama harramallahu zinatal lati hiya ahsan.
siapa yang mengharamkan tiap benda yang Allah Ta'ala cipta dengan baik? Mungkinkah Allah Ta'ala cipta sia-sia atas dunia ni? Tak mungkin. Jadi orang dulu-dulu isap rokok sebab apa? Sebab memabukkan sistem badan, ya kan? Jadi bila dia dah makan angin tak mau keluar ke isap rokok, tekan angin keluar. Oh, sebab tu lepas makan ni yang paling sedap isap rokok, tak ada benda dah. Tapi tuan-tuan jangan simbang dengan doktor. Doktor marah. Tapi saya satu sekawan lah, arwah Doktor Yahya nama dia, duk Bagan Serai. Masuk cek saya sakit demam. Cek dia kata, Ustaz, Ustaz jaga minum air cukup-cukup. Dia kata isap rokok tak boleh, salah ni. Lagi kalau Ustaz sakit. Dia pesan saya gitu. Lepas tu saya keluar. Kebetulan saya orang yang lah keluar, dia pun nak keluar rehat juga. Dia kata, Ustaz mai duduk buah pokok lu. Dia cucur rokok. Oh, isap. Saya kata, doktor pesan saya jangan isap rokok, doktor isap rokok. Dia kata, tadi di dalam saya kerja, ini di luar peribadi, kata dia. Oh gitu. Saya baru faham, kan? Jadi kita bolehlah berhidup secara dua alam. Cuma binatang dua alam yang tak boleh makan. Nak. Jadi tuan-tuan, bila sebut kata hukum ni, hukum taklifiyah ni, hukum 5 al-hukmu taklifiyatun la tata'allaqu illa bi af'al. Hukum taklifiyah ni dia tak akan berlaku kecuali dengan perbuatan. Ada perbuatan baru boleh. Kalau ada rokok saja haram tak? Tak. Jadi sebab tu kita tak boleh hukum di atas benda, hukum di atas perbuatan. Nak tengok matan tu kata apa? Al-hukmu taklifiyatun la tata'allaqu, tidak berlaku ya illa bi af'al, kecuali dengan af'al mukallafin. Dia isyak sakit baru berdosa. Dia isyak rokok balas baru berdosa. Jadi kalau dia isyak sakit, bagi dia lah duit dia. Nak. Cuma doktor ni dia ada tugasan dia yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala angkat darjat. Itu tugas doktor, kan? Boleh kata apa? Dah doktor pun isyak, baik dia lah duit dia, kan? Jangan ambil tahu dia. Macam mana Ustaz? Dia nasihat kita, dia baik dia lah. Kita hari ni selalu ambil masalah orang, jadi hidup kita tak apa nak tenang, kan? Kita kerja tu buat hal tu sudah. Kan? Jadi hidup kita tenang kerana tak banyak masalah. Nak. Tapi kalau ustaz nak ambil kerja doktor teruk, kalau doktor nak ambil kerja ustaz pun teruk. Nak. Cikgu nak ambil kerja ustaz pun teruk, ustaz nak ambil kerja cikgu pun teruk. Tapi kalau ustaz ambil kerja tok imam tak teruk. Tok imam ambil kerja ustaz teruk sikit lah, tak banyak. Tapi kalau mereka tanya soalan, senang ya jawab kat mereka. Apa-apa tak boleh faham, nanti tanya ustaz lain. Saya main mengajak ya. Saya bawa satu anak murid, saya kemarin mengajak di Kuala Lumpur. Saya tak larat lah, tak larat. Bila tak larat nak mengajar macam mana? Saya abang kat budak tu, hang baca hak ni, saya pergi hampir mengajar. Aku nak duduk belakang. Dia pun baca. Okey, lepas. Dia kata lepas. Dia naiklah mengajar. Kata saya tak main, saya duduk belakang pakai pesmah, duduk dalam pintu. Dan tahu, lepas mengajar dia kata apa? Hari ni dia kata, saya kuliah ganti Ustaz Uzair. Dia kata Ustaz Uzair tak main, tak sihat. Jadi dia kata kalau ada apa-apa soalan, malam ni saya tak boleh jawab soalan tu sebab saya letih sangat. Tuan-tuan tanya driver saya duduk dalam pintu tu. Yang duduk dalam pintu tu saya. Dia cakap budak tu, kan? Balik boleh duit kuliah, saya bagi dia RM50 ya. Hang kata kat aku. Nak. Jadi kan kehidupan ni maknanya di situ nak abang kata tentang apa tadi? Pusing-pusing nak abang kata hari ni kita jadi susah ni kerana apa? Mengambil perkara yang tidak sepatutnya dalam kehidupan kita. Nak. Allah Ta'ala tu bagi lengkap dah. Nak atok tu dalam kehidupan tu. Atok lah elok-elok. Kan? Dan Tuhan kata, Inna maharamallahu zinatal ti ahsan. Aku buat satu benda pun pasal apa? Apa nak kata haram benda ni? Tak ada kena-mengena dengan apa? Kita jangan ambil tahu. Nak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala musannif rahimahullah Ta'ala. Maka, saya nak sebut apa? Nak sebut tentang saat ketika tok bila khamat, janganlah kalut nak baca doa, janganlah kalut nak buat perkara yang lain, maka wajib menjawab azan dan iqamat. Hukum menjawab azan dan iqamat ni adalah wajib. Selagi mana dia sebut betul. Dia sebut tak betul baru tak wajib. Nak. Kecuali lahjah setempat. Kecuali lahjah setempat yang tak boleh ubah. Kan? Kalau sebelah saya orang banyak pun lahjah dia payah juga. Dia tak sebut as-salatu khairum minan naum, tak.
Dia sebut as-salah, jawab je lah, tak ada masalah kan. Kalau kat belah sini semua Allah kan, Allah pun Allah, tak ada masalah. Kita tak boleh ubah dah tu nak. Jadi hal yang tak boleh ubah tu jawab je lah. Tapi kecuali memang benda tu kita dengar sedap tapi salah. Selalunya jadi macam mana tu? Tang asyhadu alla ilaha illallah tu, dengar lagu dia punya nahwan sedap dah. Syahadu an la ilaha illallah, dengar cukup kan. Tapi padahal di depan tu cacat, dan cacat tu membawa kepada kesalahan yang besar. Dia sebut syahadu Allah, dia tak sebut asyhadu Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah. Bila disebut syahadu Allah, syahdan. Syahdan ni apa maksud dia? Dan kemudian daripada itu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Maknanya sebelum tu dia ada Tuhan lain. Yang tu jadi masalah. Kita dengar ke lagu nahwan dia bagi tu sedap dah kan. Kita pun duduk khusyuk dengar syahadu an la ilaha, dengar lah, salah. Lepas tu lagi masalah kadang-kadang azan ni hayya 'alas salah, sad lam alif ta. Ta tu ta marbutah bukan ta marfuhah. Ta marfuhah ta buka, ta marbutah ta bulat. Maknanya ta marbutah tu dia akan duduk di dada. Hayya 'alas salah. Dia tak boleh duduk di sini. Bisa dengar tak? Hayya 'alas salah. Dia menjadi huruf ha. Itu jangan jawab salah. Nah. Sama juga hayya 'alal falah. Ha tu ha besar, ha marfuah, bukan ha marbutah. Dengar dia kena hayya 'alal falah. Ha tu bukan falah. Falah ha tu bukan ha yang letih tu. Jadi di situ bertukar huruf pun dah tak wajib jawab dah. Betul lain lagi yang tak jelas kan. Pelat belakang kira, memang dia tak boleh kan. Tapi dan tengok hari ni Allah Ta'ala bagi macam mana. Orang tak apa boleh, tapi dia ada masa. Tidak. Orang yang boleh dia tak ada masa. Itu ujian Allah Ta'ala bagi. Kita pula kena sabar, jangan kata. Kita duk dengar duk azan di kampung-kampung tu kan, semua tahu apa nak boleh. Tak tangan tak muka kan. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang sunat azan tu meletak jari telunjuk dalam telinga. Dia pakai butang ni tu. Dengan pelak dia, dengan apa, buat banyak tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia bukan hu akbar, bukan huruf kaf. Dia jadi huruf kha, hu akbar. Tak boleh jawab sebenarnya, tapi nak macam mana dia pelak lajah ke bahasa. Jawab tak? Kalau di kampung dia main jendela gitu kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ada tingkap tu ni. Dia tak tengok hak garu pala lagi, hak kata arwah lah, terang kubur dia mana ni. Dia garu ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Habis dia garu ni, bercalak habis. Terang nak habis azan tu teruk lah tengok dah. Tapi nak kata pada itu bilai. Allahu akbar tu jadi Allahu akhbar. Satu lagi kadang-kadang saya dengar juga Allahu pun tak payah jawab. Bila dia sebut tak betul, tak wajib jawab. Allahu akbar, Allahu dia sebut, dia tarik jadi tu tak wajib jawab. Ataupun di antara wakah dengan wasal tu tak ada beza. Allahu akbar, Allah. Tak ada beza kan? Kalau wakah Allahu akbar, Allahu akbar. Macam kita duk dengar lagu
Nahawan petang-petang di TV tu. Nampak ada kiraan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu dia wakaf. Kalau dia wasal dia terus ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam lagu Jiharkah tu satu lagi. Kan dia dengar kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia wasal. Tak wakaf. Jadi tu tak ada beza pun tak wajib jawab tak. Nak. Oh macam-macam. Padahal baru balik haji pula tengok dia azan di surau. Allahu Akbar. Tak serigala yang main depan pintu. Saya tiru orang lah lagu kita sudah. Janji betul. Nak betul dulu lalu. Kan? Nak betul tu ya. Baik. Sama enggak dengan qomat tadi. Baik. Azan kuasa untuk bilal. Qomat kuasa untuk imam. Tapi apabila mana ada persefahaman di satu tempat, maka selayaknya bilal tu mengambil tempat tu. Walaupun qomat ni kuasa untuk imam, pergi tengok Tok Bilal dia kata, baru boleh. Tapi oleh kerana ada persefahaman di tempat tu Tok Bilal tengok tak ada orang sembahyang sunat dah ni, boleh qomat dah. Tak apa, tak ada masalah. Nah. Tidak ada masalah orang tu azan, orang tu qomat, orang tu jadi imam. Sah sembahyang, tidak bermasalah. Nah. Dia kata baik-baik dia semua Ustaz. Dia azan, dia imam, dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum kali. Itu bebai tu. Jawapan tu jawapan bebai tu kan. Tak mungkin kawan tu hampa main lambat. Jadi dia terpaksa azan lah. Bila dah dia azan, lepas tu dia qomat. Orang lain tak mau naik jadi imam. Dia naik jadi imam. Hak yang duk ada ni api duk naik ni. Keru-keru ni. Lamai lah wai. Kita selong lah dia azan. Ni kadang-kadang kawan tu azan, kawan tu qomat, kawan tu imam. Nak kata apa? Dah tu nak kata apa? Innova ke apa? Kadang-kadang duk terkenal kat palung tu. Dia azan, dia qomat, dia lah tu imam. Kadang-kadang dia lah makmum. Kan? Baik. Kemudian qomat tidak semestinya di tempat azan. Ni pun juga ada perbahasan. Tak mesti kita di tempat azan di itu dia kena qomat itu tak. Dia main duduk di sini pun boleh. Okey, boleh tak Ustaz dia qomat di sah yang belakang daripada sah di belakang imam? Itu ada ulama yang memakruhkan. Imam Zarnuji memakruhkan bahasanya jangan beralih tempat jauhnya beberapa hasta daripada imam bagi orang yang nak qomat tu. Tapi walaupun macam tu dia ada tak sah juga. Baik, waqala musanni rahimahullah taala, janganlah berdiri sehingga selesai qomat. Ni pendapat banyak. Nak. Para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai qomat. Dan kata satu qil tu qaul. Nak. Pendapat. Hendaklah bangun berdiri ketika tukang qomat berkata qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan berkata qaul yang lain, jika seorang makmum, yakni orang muda yang kuat bangun berdiri, hendaklah ia berdiri ketika selesai daripada qomat. Yang tadi tu dia kata mula-mula ni bila orang qomat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah ni hanya orang tua yang bangun maksud tu. Orang hak muda bangun masa habis qomat dah. Ni qaul yang kedua. Dan jika orang tua yang lambat bangun, hendaklah ia berdiri ketika tukang qomat mula berkata qad qamatis shalah. Atau pada waktu yang ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesai qomatnya, supaya ia sempat bertakbiratul ihram mengiringi imam. Hak bawah sekali tu dia kata apa? Kan? Dia ni boleh bangun bila mengetahui apabila serentak dengan selesai qomat. Okey. Saya cerita. Dalam fiqh manhaj ala mazhab Syafi'i disebut tentang yang pertama, sunat bangun ketika Tok Bilal mula qomat. Tok Bilal mula qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, sunat bangun waktu tu. Yang kedua, ketika Tok Bilal melantunkan hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Meraihkan panggilan sembahyang tu pun sunat bangun. Dua. Yang ketiga, ketika mana Tok Bilal menyebut qad qamatis salat, qad qamatis salah. Dan yang keempat, dia kata bangun ketika mana Tok Bilal selesai melantunkan iqamat. Jadi dalam empat keadaan ni kena pada empat golongan yang berbeza. Yang pertama, bagi orang yang
baru sampai. Bila iqamat Allahu Akbar, dia baru sampai, dia terus berdiri, jangan duduk. Satu. Yang kedua, bagi orang tua yang agak uzur untuk merubah tempat dia ke dalam saf, bawa kursi dan sebagainya. Apabila mana dilantunkan hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, disunatkan dia bergerak. Kemudian yang ketiga, bagi orang tua yang sederhana uzur, dia nak bangun tapi lambat. Bila dia dengar qad qamatis solat atau qad qamatis solat, dia bangun. Dan bagi orang yang sihat, apabila mana selesai qamat baru dia bangun. Jadi ada 4 ketika, 4 ni sunat, tak ada masalah. Dan perkara ni sunat sahaja, tak ada masalah. Jadi kalau esok dia baru kali nak bangun waktu bila, kan, tak ada masalah, waktu bila pun tak apa. Kecuali apabila mana tu imam takbir, mereka masih tidak masuk ke dalam saf, itu makruh, bukan haram. Tu imam dah Allahu Akbar, dia tak main di saf lagi, sedangkan dia makmum bukan makmum yang masbuk, dia makmum muwafiq. Itu makruh. Baik, habis selesai masalah tu. Selalunya gitu orang dah habis Fatihah pun baru dia bangkit. Ada setengah-tengah tempat kuliah gitu, saya tak apa nak sedap hati. Kita dah masuk duduk di sah dia, baru duduk katok lutut, kecepuk katok lutut. Saya kita dah baca Fatihah dah kan, baru dengar seret main kat belakang. Itu tak boleh. Baik. Tidak disunatkan tahiyatul masjid ketika semayang sedang diqamatkan. Yang keempat kemudian lagi kita akan cerita. Baik. Jadi pada malam ni kita ulang kaji tentang bab apa? Apabila mana azan ataupun iqamat dilakukan, wajib jawab kecuali salah. Yang kedua, tidak boleh masyghul saat ketika khatib saat ketika tu bila tengah iqamat, kita tak boleh masyghul buat kerja lain. Tak boleh main handphone, tak boleh baca doa. Kalau hari Jumaat tu terlalu banyak doa, sedangkan dia tu sedang melantunkan iqamat, maka kita kena jawab iqamat tu daripada doa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktu mana kita nak bangun? Ada 4 saat, 4 masa untuk kita bangun pada ketika qamat. Khalas, selesai masalah tu. Nanti kita akan sambung tentang tidak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid ketika diqamatkan, ketika sembahyang diiqamatkan. Tahiyatul masjid, at-tahiyah wal masjid, sembahyang menghormati tuan masjid. Sebab tu tahiyatul masjid, kalau kita pergi, kita dah sembang, kita dah duduk, kita dah letak kunci sampai kepada martabat rokok, sudah terbatal tahiyatul masjid dan tidak ada lagi tahiyatul masjid. Tama kita pergi selalu, dia masuk-masuk, dia tak ambil sembahyang, dia pergi minum dulu. Tidak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, at-tahiyah wal masjid, menghormati tuan masjid. Maknanya kita pergi rumah orang, tahiyatul masjid ni serupa kita pergi rumah Allah bagi salam ke Allah. Kan? Jadi kalau dia masuk rumah orang, pergi minum dulu baru pergi bagi salam, pelik Ataupun lah ni masjid ada makanan, dia pergi makan dulu baru pergi main tahiyatul masjid, tidak sah. Kemudian yang ketiga, dia duduk, sampai-sampai dia duduk, buka kasut, dia duduk relax. Apa semua saya kira baru dia ambil sembahyang, baru sembahyang tahiyatul masjid, tidak sah. Setelah mana istirahat, tidak sah. Ataupun yang keempat, dia duduk tang-tiang masuk-masuk, kawan dia tahan. Hang mayang sini kak? Hang tak pergi Matan Janggut? Tak pergi, aku pun lari Seberang Jaya kak. Duduk sembang tu. Kan? Ni duduk abang kata masjid aircon tak sejuk lah. Dia duduk bincang tu, duduk bincang. Ni tak selesai ni. Menteri Fasolah ni. Kan? Dia duduk sembang tu. Maka bila dia sembang, tak ada tahiyatul masjid. Ataupun, dia main-main, kan? Sampai-sampai, dia ambil kunci, dia letak kunci je tu. Sampai kepada martabat rokok, tak kunci je. Main masjid tidak ada. Sembahyang tahiyatul masjid sudah tidak ada. Letak dalam paket tu sekejap lagi sujud, pegang kunci tu letak. Tak mampu lempak kunci tu, bukan nak pecah kunci tu. Kan? Jadi tu sembahyang tahiyatul masjid ni tertolak kerana 4 perkara ni. Ni jangan banyak kat macam tu yang pi minum ayak dulu tu. Kadang-kadang masalah di kampung pisang. Jadi dia kalau dia tak makan pisang tu, sekejap dia lepas main Jumaat, pisang habis. Aduh. Kan? Kalau dia ambil bola paket, bini dia marah, getah pisang kena baju. Pun susah juga. Jadi dia pun ambil satu keputusan, bila ustaz kata macam mana, dia pun pergi main tahiyatul masjid, dia keluar, baru dia makan pisang. Boleh tak ada masalah. Kawan dia kuih pula, dah masuk dah keluar pula. Kan?
Kawan pula siapa hak yang duk naik basikal di luar tu. Apa ni masuk keluar pula. Kan? Jadi kali ketiga dia pun buat keputusan. Dia beritahu saya ustaz lah ni macam ni. Macam mana Pak Cik? Saya ambil pisang, balut dengan baju hujan, bola gagal mutu. Itu. Supaya dia kata nanti saya balik saya boleh makan pisang. Esok hari kedua, hari Ahad saya tanya dia. Pak Cik, pisang yang ambil dia Pak Cik makan. Dia kata tak ada makan, jadi lepas pisang dah. Balut dengan baju hujan, duduklah gagal. Memang lupa, tak nampak dah. Jadi tentang kalau tak makan pisang tu pun setakat hari ni tak ada lagi lah yang mati. Jadi usaha pergi sembahyang Tahiyatul Masjid dulu, balik keluar, kalau Allah Ta'ala takdir rezeki kita, ada, tak ada, sudah. Saya fikir. Kan? Di Parit Buntak baru ni saya ada gelak kawan tu seorang. Jawatan Kuasa Masjid. Hari Jumaat ni, lah ni punya trend hari Jumaat, orang main lungguk makanan dia di masjid. Lungguk makanan. Jadi satu orang buat ayam blend kopi ni, dia buat main 40 cup main tak itu. Jawatan Kuasa Masjid tu lah. Ambil 40 cup tu, bola kereta depa. Satgi habis Jumaat baru dia pergi kat jawatan kuasa ya. Hak kawan lain nak melengur. Selang 2 kali Jumaat orang pun tak pergi bubuh dah. Ni pun masalah. Tetap orang bagi semua simpan. Ada rezeki kita ada, tak ada sudah. Simpan ni 10 tahun dulu ya. Saya duk ingat zaman-zaman arwah Tok Wan saya. Arwah Tok saya dulu. Saya kalau boleh hampir di mana bulan ni saya senang abang tu. Hak mana hak buat tak cukup kan, memang tak habis. Dulu-dulu ni tukang masak rumah kenduri semua masak sedap kan. Jadi hak yang rasa hati perut tak apa nak senang ni, pergi cedok bola mangkuk, bola almari baju. Dulu-dulu punya cerita rumah kenduri. Lepas tu gulai daging pun jadi berkasam lah dalam tu. Lupa. Yang ni sama lah apa saja berlaku. Dan ni bukan zaman tu dah. Kita pun nak makan banyak-banyak pun tak dah zaman ni. Murung kan. Wallah, sungguh. Tapi jangan sampai benda hak mudarat ni tadi Allah Ta'ala tolak semua amalan ni dah. Takutlah tu. Bagilah ada kalau orang boleh makan. Tak usah risau, esok mesti ada lain insyaAllah. Tuhan bagi dah. Bagi orang nak bagi, ambil. Esok ada lain insyaAllah. Tapi bila ada sifat-sifat ni semua rosak. Satu kenduri tu pun rosak. Nak sifat tu bukan semakin membuat-buat, kemukaan Allah Ta'ala pun turun mati dah. Baik, insyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan yang banyak daripada sudut tu untuk kita ibadah terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekat tu dulu malam ni Allah wa Rasulullah alamil muradi. Kita tengok dengan tasbih farah surat Al-Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan shakirin hamdan sabirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana ya Allah لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فكنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم رب يسر ولا تعسر بتم الخير يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا يا الله من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وجودك وكرامك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minni Allah, saya mohon ampun, mohon maaf nanti kasar bahasa silap kata baik pada Allah, kurang baik itu kelemahan saya mohon ampun, mohon maaf. Hazabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.